benda yang benar dengan cara yang benar dalam bahasa Melayu yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita agama. Agama yang Allah beri kepada kita agama Islam. Di sisi Allah tidak ada agama melainkan agama Islam. Jangan cakap semua agama baik. Itu orang bukan Islam cakaplah. Semua agama baik, suruh orang buat baik. Agama yang diterima oleh Allah, yang Allah beri kepada manusia, ialah agama Islam. Di sisi Allah tidak ada agama melainkan Islam. Dia tak ada pluralisme, berbagai agama. Hari ini kata Najib, kita meraihkan keperbagaian. Meraihkan keperbagaian pakaian bolehlah, yang menutup aurat lah. Meraihkan keperbagaian makanan bolehlah, makanan halal. Tapi tak boleh meraihkan keperbagaian agama, tak boleh. Orang Cina, India dan yang bukan Islam di Malaysia ni kena diusahakan untuk masuk Islam. Bukan saja orang bukan Islam di Malaysia, di seluruh dunia kena diusahakan untuk supaya mereka dapat masuk Islam. Ini jangan kita fikir keperbagaian agama. Allah Subhanahu Taala memperbuat kita berbagai warna kulit, ya. Kita meraihkan tu. Meraihkan keperbagaian warna kulit. Tak boleh kata saya putih mulia daripada kamu, atau saya sawo matang lebih hebat daripada kamu orang putih. Tak boleh. Kita kena meraih keperbagaian warna kulit. Betul tak? Ataupun keperbagaian kepakaran lah. Tapi kita tidak boleh meraihkan keperbagaian agama. Agama ni kepercayaan dan pemikiran yang baik. Jadi seluruh manusia seluruh alam ni tak boleh ada keperbagaian agama, tak boleh. Kita duduk dalam dunia ni bukan ikut suka kita. Kita kena ikut suka Allah, buat seperti mana Allah mau. Jadi Allah suruh kita mengajak manusia kepada satu agama, iaitu agama Islam. Banyak Islam, kita tak boleh mengajak dia kepada berbagai-bagai macam ragam Islam. Kita mengajak mereka ke jalan yang lurus, jalan Muhammad SAW. Maknanya kita mengajak mereka kepada sunnah, mengamalkan sunnah. Sunnah pula kena faham pula, bukan sunnah kecil aja diamal. Konon sunnah tapi bukan sunnah. Sana duduk sini. Mengikut jalan lurus, jalan Nabi Muhammad SAW, mengikut sunnah Nabi. Bermula dari sunnah yang paling fardu, yang paling besar,
Ini jangan cakap sunnah je. Dia ada sunnah ni, dia ada sunnah fardu, dia ada sunnah sunat. Ada sunat pula, ada sunnah yang muakkad dan ada sunnah tidak muakkad. Fardu ada fardu ain dan fardu kifayah tau. Jadi kita kena mengamalkan sunnah dari yang fardu. Yang dulu yang fardu lah kepada yang sunnah. Bukan kahwin 2, 3 je sunnah. Sunnah jauh kahwin. Kau nak kahwin 2 sunnah. Aduh, jahat. Orang cakap ni saya nak kahwin 2 sunnah. Ini orang jahat. Kau nak kahwin 2 sunnah jahat. Amin. Engkau nak kahwin 2 sunnah yang tak sunnah pun. Nabi kahwin lebih pada 2, lebih pada 4. Berapa je dia nak. Jadi bila dia cakap itu sunnah? Tak ada pun. Kahwin lebih pada 1 tu sunnah. Allah beritahu kamu boleh kahwin 1, 2, 3, 4. Tapi ini Quran tau. Tapi kalau kamu takut berlaku adil, kahwin 1. Mana ada sunnah dia. Tapi sudah disalah guna, sudah disalah arti. Kahwin 2, 3. Jadi dalam tabligh jangan salah faham. Dalam masa saya buat usaha tabligh, sibuk nak kahwin 2, 3. Ada surah di sebuah negara semua kahwin 3, 4. Aduh, ustaz semua. Sebenarnya tak sunnah tu. Sunnah Nabi, mana ada Nabi kahwin 3? Lebih kurang 11 kepada isteri Nabi. Tapi Nabi boleh kahwin berapa yang dia nak. Allah beritahu dalam Quran. Yang kamu tak boleh ikut sunnah tu. Kalau kita ambil faham sunnah tu apa Nabi buat? Salah. Yang Allah bagi pada kita boleh kahwin 2, 3, 4. Tapi kalau takut berlaku adil tau. Kan sekarang kita nak tahu adil apa tu. Kahwin 1. Adil ni makna kita sama rata dalam kita bagi keperluan benda lah kepada isteri kita. Tapi adil yang sebenarnya bukan itu sahaja. Kita mendepankan agama, membelakangkan dunia. Mendepankan kerja agama, membelakangkan kerja dunia. Sebab yang perintah besar didepankan, perintah kecil dibelakangkan. Itu baru adil. Orang yang macam ini saja boleh berlaku adil dalam benda kepada isteri dia. Dari segi aturan malam ataupun pakaian, kereta, rumah, mesti isi semua sama kena dapat. 4 rumah sama, 4 pakaian sama, boleh. Dan yang pentingnya pula, kamu jangan kerana 4 bini kerja agama, kerja dunia aja, kerja agama tak ada. Ini termasuk orang tidak adil. Macam orang di bawah naungan ARAS, jenis-jenis orang. Pertama, pemerintah yang adil. Tahu pemerintah adil apa? Perintah yang adil, pemerintah yang mengutamakan perintah Allah yang besar depan, perintah Allah yang kecil belakang. Kalau perintah Allah kecil depan, itu bukan adil. Itu tidak berlaku adil. Orang tu bukan orang adil. Dengan izin Allah, saya ni orang adil. Sebab mendepankan kerja Nabi depan, kerja dunia sampai tak ada. Ini ada. Saya sekarang mana ada buat kerja dunia. Amin. Walaupun saya profesor, ada kelayakan, boleh minta kerja kan. Mana-mana fakulti optometri kan minta, atau kerja dekat mana-mana, ialah praktis optometri, letak nama depan, apa salah Profesor Dr. Nasar kat sini. Saya boleh juga dapat duit, tapi saya tak ada kerja. Sebab dengan izin Allah, saya ada ijazah, saya ada nama, universiti saya keluar dan nama punya.
MSc Optometry Melbourne University. Lain sikit. Bukan saya tak ada kerja sebab saya ni tak boleh dapat kerja. Saya minta kerja jadi penasihat pada Dr. Mahdi masa dia jadi dulu. Dia tak nak. Pada Najib, dia tak nak. Dia tak layan surat saya pun. Midin saya tak. Sebab dia memang takkan lama jadi Perdana Menteri. Tak ada lah. Tak, dia takkan lamanya. Dia akan berhenti. Jadi itu je saya minta. Tapi saya tak diterima. Dia orang tu tak terima sebab tak tahu siapa saya. Mereka ingat dia nak orang politik je, orang dunia. Orang memerintah negara dia penasihat, dia mesti orang yang tahu apa Allah mahu. Baru dia selamat. Kalau tak ada, dia tak boleh selamat. Kalau kamu tak percaya saya ada minta kerja, cuba tanya Dr. Mahdi dengan Najib. Cuba tanya. Ada tanya. Saya bukan bagi surat kat Najib je, dekat Rosmah ni. Tak. Dua-dua tak melayan surat saya. Apa jadi kat dia orang sekarang? Masuk penjara. Lepas tu Mahdi terus tumbang lepas 22 bulan. Allah tak pelihara. Kita kan kalau satu orang ada hadis, kalau satu orang beragama pinang anak kita, kita tolak, fitnah datang. Orang agama kan minta pinang anak kita tak nak sebab dia duit tak ada. Fitnah. Sebab itu ada satu orang perempuan dia cakap dengan bapak dia, terima bapak, ini Nabi suruh. Jangan nak dunia, jangan tengok orang tua ada dunia berpilih. Apa kerja? Minang apa kerja? Doktor. Okey. Apa kerja? Kerja dakwah. Tak mau. Itu kalau itu kita tolak, fitnah. Kalau saya lah meminang, kamu tolak pinangan saya, fitnah. Begitulah saya minta kerja. Bila ditolak kerja saya minta jadi penasihat, fitnah. Malaysia, Belanda, gelombang fitnah. Saya pula kena minta sebab apa? Perintah Allah. Saya bukan minta sebab saya nak jawatan tu. Sebab perintah Allah. Sebab kalau saya tak minta, maknanya saya tak sedia nak membantu dia orang lah. Bila saya tak sedia membantu dia orang, sedangkan saya orang tahu, orang alim, maka saya lah orang paling berdosa. Bila saya tak mau jadi orang paling berdosa, saya minta. Bukan betul-betul saya nak, kerana saya nak datang, kerana perintah Allah. Dan untuk suka kau. Kamu tahu tak beza dia? Satu orang yang nak sangat jawatan tu, ni tak. Saya kalau dia tak balas jawapan surat saya dan dia tak nak, saya tak ada duka cita langsung. Sebab saya punya tujuan minta bukan nak dapat kerja, nak taat perintah Allah. Begitulah sekarang ni, hantar surat kepada semua sultan-sultan di seluruh negara supaya angkat saya jadi Perdana Menteri. Amin. Tapi bukan saya nak jadi jawatan Perdana Menteri tu. Saya tak nak. Tapi saya minta tu kerana perintah Allah. Ada faham tak? Dan untuk suka kau. Kalau saya tak minta, maka saya berdosa. Sebab apa? Saya melanggar perintah Allah. Tapi bila dia tak layan surat saya tak ada duka cita sebab saya bukan nak jawatan tu. Saya tak sedih. Kalau orang nak, dia tak dapat, dia sedih. Saya tak. Saya malah lagi gembira lah sebab dia tak layan. Sebab saya bukan nak. Saya nak Allah suka saya. Jadi saya minta suruh dia jadikan saya Perdana Menteri kerana perintah Allah. Kerana kalau saya tak naik, COVID ni tak hilang. Jadi Tuan boleh tahan ke COVID ni tak hilang? Selagi saya tak naik, COVID ni tak hilang. Ini saya nak bagi tahu lah, kamu percaya ke tidak, pulang mereka. Tapi saya nak bagi tahu yang benar. Jadi tak apa, saya bukan duka cita pun tak jadi. Saya nak jadi Perdana Menteri untuk apa? Saya makan saya banyak lagi duit banyak lagi, tak ada kerja pun duit ada. Hari ni saya tak ada kerja lagi, duit banyak daripada saya kerja.
Apa lagi saya nak kerja? Kalau kerana duit, tak ada. Saya nak kerja tu hanya untuk sukakan Allah. Boleh Yazid buat tu? Ha. Ada siapa ke yang boleh buat kat dunia ni kerja untuk sukakan Allah? Tak ada. Allah Subhanahu Taala nak hilangkan niat saya kerja nak dapat duit. Saya ada bekerja, duit tak apa. Saya kerja je, Pak. Tu Allah tarbiyah saya. Ada mufti. Banyak bulan saya kerja, saya tak ada duit. Saya tak ada duit gaji. Saya dijanjikan lah, tapi tak boleh. Tapi kerja juga. Sebab Allah nak bagi tahu saya, kamu kerja untuk sukakan dia. Hari ni kat dunia ni tak ada orang kerja untuk sukakan Allah, tak ada. Melainkan Dr. Naswar je. Lain semua kerja nak dapat duit. Ini menteri tak kamu kan? Apatah lagi kalau nak jadi Perdana Menteri. Tentu sebab nak banyak duit, nak dapat naik private jet. Taklah salah naik private jet tu. Tapi maksudnya semua orang nak kerja sebab nak duit. Tak ada orang yang bekerja termasuk Sufian Ampang tu kerana perintah Allah, tak ada. Ada. Sufian Ampang tu bekerja untuk sukakan Allah. Sukakan poket sendiri. Sukakan poket. Untuk apa? Sukakan poket. Untuk sukakan poket. Untuk duit lah. Jadi semua manusia di seluruh dunia ni, hampir semua lah melainkan saya, semua bekerja untuk dapat duit. Kan? Semua orang kat dunia ni Dapat duit. untuk dapat duit. Dan ini niat yang salah. Dan Dan niat ini ialah menandakan kita ni orang yang mempersekutukan Allah. Siapa bekerja untuk dapat duit, orang ni musyrik. Musyrik makna mempersekutukan Allah dengan kerja. Kerja tak boleh bagi duit. Tuan percaya tak kan saya? Ha. Yang bagi duit satu je, Allah. Begitu juga apa pun yang kita dapat, semua Allah bagi. Baik Allah bagi, buruk Allah bagi. Bukan baik dari Allah, buruk dari saya, tak. Ini pun orang yang mengajar orang supaya syirik. Siapa yang kata baik dari Allah, buruk dari amal perbuatan saya, ini orang syirik dan mengajar orang syirik. Itu dosa besar tu, mengajar syirik ni. Ustaz-ustaz yang bercakap ni, silalah bertaubat dan berhenti. Sila dengar ceramah saya. Ini tak nak dengar, nasuhah pula nak dengar pula. Dia bukan ustaz. Tapi banyak perkara kamu dengar betul-betul yang saya cakap adalah benar. Kerja tak boleh bagi duit. Siapa percaya kerja bagi duit, dia syirik. Kerana mempersekutukan Allah dengan kerja. Dan duit tidak boleh bagi faedah. Siapa percaya duit bagi faedah, dia syirik. Siapa percaya duit bagi faedah, dia syirik. Dia mempersekutukan Allah. Kenapa? Yang boleh bagi faedah dan boleh bagi bahaya hanya Allah. Itu maknanya tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang boleh beri faedah atau bahaya melainkan Allah. Jadi kalau kita percaya duit bagi faedah, kita mempersekutukan Allah dengan duit lah. Bekerja pun mempersekutukan Allah, guna duit pun mempersekutukan Allah. Kita guna duit ni kerana perintah Allah. Allah suruh kita guna duit. Bila kita pergi beli barang, kita tak boleh ambil barang orang tu. Dia mesti adil. Saya ambil barang awak, harga ni saya bagi awak barang harga. Itu namanya dulu barter trade. Tapi lepas tu manusia, Allah ilhamkan cipta duit, jadi bagi nilai kat duit tu. Saya ambil barang ni yang orang nak jual tu, kata barang ni nilainya RM50. Jadi kita bagi dia duit RM50. Dengan duit tu dia dapat barang pula yang RM50. Jadi ini adil. Kita tak boleh ambil je wang. Ambil barang orang tu, duit tak bagi. Ataupun orang tu bagi duit RM50, kita bagi duit barang nilai RM2. Tak boleh.
Ini sebenarnya barang ni RM5 je. Tipu macam kaum Syuaib, menimbang tak betul. Nabi Syuaib bagi tahu dia, kamu menimbang dengan betul dan bagi barang yang nilai sama dengan apa duit yang dia bagi. Jadi kalau kita nak jual barang, kita mahu tahu barang ni nilainya apa. Jangan buat-buat aja nilai. Aiskrim kita jual RM50. Aiskrim patut harga RM2. Kita nak untung lebih RM10. Tak boleh. Itu termasuk menipu. Jadi semua barang ni dia ada nilai dia. Setiap benda ni ada nilai dia. Kena agak-agak nilai tu. Nilai ni diukur dengan demand. Demand apa? Kehendak orang lah. Demand ni benda lah. Tapi makin ramai orang nak, harga patut murah. Macam beras, kita tak ada jual mahal. Cermin mata kita boleh, dia punya bingkai tu kita boleh jual mahal. Cermin tak boleh. Sebab ini cermin mata ni bingkainya tu melawarkan aja. Bingkai cermin tu untuk dia boleh lihat. Tapi orang kita boleh jual cermin mata mahal dengan bila dia pilih yang bingkai yang emas atau platinum. Macam itulah. Jadi dalam Islam, benda yang perlu dia jadi murah. Benda yang kurang perlu boleh buat mahal. Minyak yang diorang perlu kena murah. Semurah yang boleh lah. Di situ manusia yang negara mengapakan harga. Kerajaan kena menentukan harga. Tak boleh orang peniaga ni menentukan harga. Jadi asas dalam meletakkan harga tu ialah barang yang paling perlu murah. Untung tak boleh lebih dari 10% dari benda dibeli. Kos beli daripada petani, orang yang meraih tu 10%. Meraih begitu 10%. Baru dia jadi murah kepada pengguna. Kalau naik peraih tu 100% dah tak murah lah. Jadi benda paling perlu beras, kan? Sayur, ikan, daging, semua tu kena dibawa letak bawah paling harga taklah murah sangat, tapi maknanya murah dan boleh dibeli oleh semua orang. Benda-benda yang tak perlu macam emas, macam cincin, rantai, cermin mata, bingkai dia, tak? Jadi optometris dia boleh jual lah. Cermin mata murah, orang perlu dengan bingkai murah. Cermin untuk yang miskin dengan yang kaya patut sama harga dia. Tapi itu hari ni harga diletak oleh penjual. Dia mahal lah dia. Harga ni patut ada ahli satu jawatan kuasa harga untuk negara ni, semua barang. Dan berapa untung boleh dapat. Satu, kita ratekan dia 10%, yang lain berapa peratus boleh. Yang tak penting. Jadi oleh kerana itu, bila harga dikawal, maka orang miskin pun boleh makan, orang kaya pun boleh makan, lagi lah boleh. Jadi hari ni kita kena menukar barang yang kita jual dengan nilai duit. So that's why duit tu digunakan. Jadi Allah suruh kita guna duit, tapi kita tak boleh percaya duit bagi barang. Kalau kita percaya duit bagi barang, kita syirik. Yang barang yang kita dapat tu bukan duit bagi, Allah yang bagi. Jadi kerana kita tak ada buat kerja dakwah, kerana kita tak pernah cakap, hampir tak pernah cakap tiada yang bagi melainkan Allah,
duit tak boleh bagi kita barang. Allah bagi barang. Duit hanya asbab untuk kita dapat barang. Kita tak pernah cakap tu. Sebab kita pernah buat gas, cakap kalimah. Orang tabligh pun tak buat gas, cakap kalimah. Ajak orang pergi masjid aja. Mana dia boleh dapat iman kuat? Tuan-tuan baru pergi masjid, ada ceramah. Pergi masjid ada ceramah, oh istimewa, ramai orang. Ini tak boleh. Kena dakwah, cakap kalimah. Macam dengan izin Allah saya ajar. Jadi benda ni kena dicakap. Duit tak boleh bagi apa. Ada pernah cakap orang lain, selain daripada orang yang ikut saya ni, mungkin yang ikut saya pun tak cakap. Orang lain lagi tak cakap. Saya ada ajar kamu, duit tak boleh buat apa. Tak boleh bagi apa kamu nak. Yang bagi apa kamu nak Allah. Duit hanya asbab. Kita guna duit kerana perintah Allah untuk suka Allah. Bukan sebab duit boleh bagi kita barang. Kalau kita kata duit bagi saya barangan, kita telah syirik. Kalau kita kata kerja bagi duit, kita telah syirik. Jadi hidup kita pagi-pagi syirik, bangun syirik, pergi kerja syirik, guna duit syirik. Syirik. Mana Allah nak sayang kat kita? Jadi Allah kata kau, wahai syaitan, kau nak sangat sesatkan anak Adam ni, ya, supaya dia jangan ikut jalan lurus. Aku bagikan kau orang yang mensyirikkan aku ni. Ambil lah. Jadi orang yang mensyirikkan Allah ni macam Sufyan Ampang dan Sufyan Gombak ni, Allah bagi kat syaitan lah. Jadi tanpa Sufyan Ampang tahu, kawan dia syaitan yang bagi dia nasihat. Dia tak tanya saya pula, dia takut tanya saya. Kalau tanya saya nanti ikut apa Allah mau, jadi ikut suka dia, ikut kawan dia punya nasihat yang bisikkan kat dia. Benda buruk tu nampak baik. Syaitan ni dia cakap dalam, Allah beritahu dalam Quran, syaitan kata supaya aku dapat sesatkan semua anak Adam, supaya aku lihatkan kepada dia orang yang buruk nampak baik, yang baik nampak buruk. Jadi penasihat kamu semua, orang yang syirik ni adalah syaitan, termasuk Sufyan Gombak. Apa sang kata pengajar lah? Kau baru kali pertama dengar baru kali ini kan banyak. Penasihat Sufyan Gombak, Sufyan Ampang, semualah yang belum beriman beramal saleh ialah syaitan. Jadi syaitan ni selalu bagi cadangan kat kamu. Dia akan nampakkan kamu benda buruk baik. Bila kau jumpa perempuan kau yang kau cinta tu dalam bilik hotel, perempuan tu cakap kat kamu, syaitan dia, kita akan kahwin, kita akan nikah, ni tak apa pun buat. Jadi syaitan bagi cadangan yang nampak manasabah, kita akan kahwin. Kita buatlah bang, tak tahan dah. Abang masuk kalau kemaluan abang dekat anak adik punya vagina ni. Jadi masuk dapat anak pula, bunting pula. Dah syaitan bagi tahu, kau bunuh anak tu, dah dosa lagi. Campak anak tu. Jadi inilah daripada satu dosa ke satu dosa buka. Kalau tak mengandung, buat lagi sampai orang Allah nak tangkap, sampai orang tertangkap dia. Malu semua. Malu semua, terpampang nama. Jadi lepas tu buat amal buruk, bunuh diri. Jadi macam-macam keburukan syaitan ni, apabila dia menguasai kita, dia takkan biarkan kita ikut perintah Allah. Ini takkan selamanya dia ajak. Sebab itu Allah bagi tahu, sungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Musuh kamu yang nyata makna open enemy, mana dia takkan jadi kawan kamu. Takkan, sedikit pun takkan. Sekali-kali dia bagi cadangan pada kamu yang supaya taat tadi. Semua yang dia buat, semua nak suruh kamu langgar perintah Allah. Dia cakap, satu orang tak nak keluar jalan Allah.
Syaitan cakap kat dia, kamu kena jaga anak bini. Ini fardu dia kata, fardu dia cakap. Yang keluar jalan Allah, yang fardu atas pada tu lagi, dia syaitan nampak kan tak fardu. Keluar jalan Allah nampak buruk, jaga anak bini nampak baik. Jadi dia pun ikut syaitan, tak mau keluar. Bagi nama dia 4 bulan. Syaitan kata kau bagi nama tapi jangan keluar. Kalau kau keluar, kau akan jadi miskin. Jadi syaitan tak halang dia bagi nama. Tengok tiap-tiap malam markas nama. 4 bulan bagi, 40 hari bagi, 3 hari, semua bagi. Buat tak ada. Syaitan kata kau bagi nama je, biar supaya orang jangan anggap kau luar biasa. Kau ni sama juga, korban juga, tapi jangan buat. Kalau kau buat, syaitan cakap, kamu jadi miskin. Mak kau takkan suka, bini takkan suka. Jadi kerana takut semua orang tak suka, tak keluar. Tak keluar jalan Allah tu, ya? Dan tak mau buat gas. Bila buat gas, jangan buat gas. Nanti orang cakap kau orang bodoh, Gila. orang gila, ataupun orang tak siuman, pergi rumah ke rumah, kacau orang. Lepas tu bila kita jumpa satu orang tu yang syaitan juga jadi teman dia, dia pun sergah je. Lepas tu kita yang ada syaitan pula, sergah dia balik. Gaduh. Iman tak naik. Macam syaitan Rashidi tu selalu bagi tahu dia. Dia menasihat. Jadi kita ni, dunia ni jadi huru-hara sebab semua orang penasihat dia syaitan. Kenapa syaitan Allah bagi? Sebab mempersekutukan Allah. Sebab bila kita kerja, kita nak dapat duit. Kita pergi kerja, kita buat bisnes untuk dapat duit. Bila kita dapat duit, kita pergi beli barang sebab nak dapat barang. Semua ni syirik. Kita bekerja kerana Allah suruh, bukan sebab kita nak kerja. Kalau kita kerja sebab kita suka kerja, sebab nak duit, itu tak betul. Tak jadi agama, tak jadi ibadah. Macam sekarang kamu buat apa? Lalalo. Mana? Rashidi dengan Yazid. Dia pergi buat Lalamu sebab nak cari duit. Dia buat kerja Lalamu kerana perintah Allah. Tak ada. Dan doa pula. Duit. Bagi job besar. Bila dapat duit, pergi kedai untuk dapat benda. Duit ni boleh tak beli ni. Jadi kita ingat duit boleh bagi apa kita nak? Tak boleh. Kerja bagi duit tak betul. Yang bagi duit Allah. Yang bagi benda Allah. Duit hanya asbab, kerja hanya asbab. Jadi banyak asbab Allah bagi dalam dunia. Allah SWT suruh kita dalam dunia ni guna asbab. Kita tak boleh makan, ya Allah hilangkan lapar. Tak ada. Allah takkan hilangkan. Sebab Allah suruh kita makan. Bila kita lapar, Allah suruh kita makan. Kita dah selalu makan sebab nak kenyang, sebab lapar. Allah tukar perintah. Bulan puasa, siang hari lapar tak boleh makan. Jadi kita bukan makan sebab kita lapar, sebab Allah suruh. Itulah yang Allah mau ajar bulan puasa ni sebenarnya. Jangan makan sebab nak hilangkan lapar. Makan tak boleh hilangkan lapar. Yang hilangkan lapar siapa? Allah. Jadi kita kena makan kerana perintah Allah. Sama ada bulan puasa atau bukan bulan puasa. Dan niat kita untuk sukakan Allah. Kita bekerja sama ada duit atau tidak, kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah. Bukan saya ada duit sekarang tak nak kerja lah. Kalau masa tak ada duit saya kerja lah, sebab saya kerja untuk cari duit. Jadi bekerja kerana perintah Allah. Ini takkan dapat buat bila Allah tak ada dalam. Satu orang takkan buat kerja kerana perintah Allah, minum kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah, makan kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah, kerja untuk perintah Allah, untuk sukakan Allah, kahwin kerana perintah Allah, untuk bersetubuh kerana perintah Allah. Tak ada, tak boleh buat. Kalau Allah tak ada dalam hati. Untuk Allah ada dalam hati, kena buat gas hari-hari.
cakap kalimah pada orang bukan Islam sehingga dia percaya dan mengaku dan nak buat. Dan setelah dia nak buat, ajak dia buat gas. Jauhlah dengan kita. Begitu juga orang Islam. Kita ingatkan dia tentang kalimah, ajak dia buat kerja ni, bila dia nak, ajak terus. Sehingga ini namanya mencegah dengan tangan. Kalau dia tak nak, kita dah mencegah dia dengan percakapan. Kalau dua-dua tu tak nak, kita cegah dia dengan doa. Inilah cara kerja yang saya dengan izin Allah ajar kamu. Tak ada orang kat dunia ajar benda ni. Ada? Ada ke tidak? Sufyan? Hanya siapa ajar? Dr. Naswar ajar je. Siapa Dr. Naswar tu? Dia naib kepada Rasul. Naib kepada Muhammad SAW. Kamu kena ikut dia. Apabila dia telah diberi kuasa panji-panji hitam, kamu kena ikut dia walau merangkak di atas salji. Kalau kamu tidak, pasti kamu akan binasa dan masuk neraka. Okey.